Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan berbincang tentang soalan latih tubi yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Okey, di sini kita akan bincangkan tentang pendidikan, sosial, budaya dan perpaduan. Okey, sosial tu di bawah sosial kita akan bincangkan budaya dan perpaduan. Sebab apa? Dalam pembangunan masyarakat kita tahu ada tiga, iaitu pendidikan, sosial dan cinta alam sekitar. Dan di bawah sosial ni terbahagi kepada 4 pula, iaitu budaya, perpaduan, mobiliti sosial dan susun lapis. Jadi pada kali ini kita akan berbincang tentang pendidikan, sosial secara umum, budaya dan perpaduan. Saya Cikgu Noli binti Osman. Kita pergi kepada perbincangan soalan. Jadi kita tengok dulu hasil pembelajaran untuk pendidikan, iaitu pendidikan ni pelajar harus dapat menjelaskan kepentingan pendidikan dalam pembangunan masyarakat. Maknanya di sini pelajar soalan akan dibina berdasarkan orang kata hasil pembelajaran ini. Dan selalunya soalan akan bertanyakan tentang kepentingan pendidikan. Okey, berbeza dengan ilmu, kalau ilmu kita kena letak jenis ilmu di hadapan, tapi untuk pendidikan kita perlu letakkan kepentingan pendidikan secara umum. Okey, dan mengikut kehendak soalan. Kalau soalan tu nak berkait dengan keimanan, maka kita kena carilah kepentingan pendidikan yang berkait dengan keimanan dan sebagainya. Berikut merupakan contoh. Contoh kepentingan pendidikan yang ada pada kedua-dua teks, iaitu teks Sulalatus Salatin dan teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Jadi di sini pelajar boleh lihat ada yang dijadikan sebagai alat panduan. Yang kedua, dia juga boleh dijadikan untuk melahirkan akhlak yang mulia. Bekerjasama. Untuk menjadikan masyarakat memahami undang-undang dan peraturan dan sebagainya. Dan hari ini kita akan lihat beberapa soalan, iaitu soalan yang pertama berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan penting untuk membentuk akhlak masyarakat. Berdasarkan teks Sulalatus Salatin, bincangkan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan masyarakat. Untuk menjawab pembangunan masyarakat, kita kena ingat ayat kesan menjurus kepada masyarakat umum, ramai. Jadi kita boleh guna perkataan masyarakat itu sendiri ataupun kita menggunakan kata kunci rakyat untuk teks Sulalatus Salatin. Kalau soalan yang tadi, kehendak soalannya ialah kepentingan pendidikan. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam hasil pembelajaran untuk pendidikan, kita kena tahu kepentingan, menjelaskan ataupun menghuraikan kepentingan pendidikan. Dan oleh itu soalan selalu dia akan berkaitan dengan kepentingan pendidikan. Dan untuk pendidikan ini berbeza dengan ilmu, iaitu kalau ilmu kita kena letak jenis ilmu di hadapan baru diikuti dengan ayat kepentingan. Tapi untuk pendidikan, fakta dia adalah kepentingan sahaja. Kita tidak perlu meletakkan jenis pendidikan di hadapan. Kalau pelajar letakkan jenis pendidikan di hadapan, salah. Tak sama seperti ilmu. Jadi di sini fakta kita bagi kepentingan pendidikan yang berkait dengan akhlak. Pelajar tidak boleh menggunakan perkataan akhlak kerana dianggap mengulangi soalan yang diberi. Jadi pelajar perlu cari perkataan yang sama erti ataupun yang ada pada akhlak tersebut. Yang kedua, pelajar perlu bagi ayat perbincangan, contoh peristiwa yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin dan ayat kesan pada pembangunan masyarakat. Jadi di sini kita tengok ayat fakta dia kepentingan pendidikan, iaitu melahirkan masyarakat yang memiliki jati diri yang teguh. Sebab apa kita kata jati diri? Sebab jati diri ini berkait dengan akhlak. Jadi pelajar kena tengok soalan tu betul-betul. Dia nak kepentingan pendidikan untuk apa? Untuk membentuk akhlak ke? Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan ke? Untuk meneguhkan keimanan ke? Dan sebagainya. Jadi ayat kepentingan pelajar perlu berkait dengan
soalan tersebut. Dan pelajar di sini sebab kita nak ayat perbincangan, maka yang berwarna oranye ataupun jingga itu adalah ayat perbincangan diikuti dengan ayat contoh peristiwa dan akhir sekali ayat kesan. Dan kalau ayat kesan pelajar lihat ya, dimiliki oleh Tun Perak dan pengikutnya. Ini bermakna menunjukkan ramai bilangan masyarakat. Jadi menjadikan mereka, bukan saya, mereka ataupun bukan watak atau. Jadi di sini ramai. Jadi ayat kesan ini kita terima dan pelajar boleh memperoleh 1 markah untuk ayat kesan. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua iaitu pendidikan ialah satu proses membentuk masyarakat secara menyeluruh dan seimbang. Okey, jadi di sini kita tengok fakta pendidikan ni kita boleh nampak dia nak untuk masyarakat menyeluruh dan seimbang. Okey, kalau dah menyeluruh dan seimbang ni kita boleh lihat daripada segi jeri, jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Okey, jadi kan dekat sini pelajar perlu bagi pendidikan, apa jenis pendidikan yang mampu menjadikan masyarakat ini memiliki ciri-ciri yang menyeluruh dan seimbang. Dan ayat arah soalan pula di sini ialah huraikan pernyataan tersebut berdasarkan masyarakat Lembah Tualang seperti yang termuat dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dan ayat kesan dia pada konteks pembangunan masyarakat. Jadi kehendak soalan ialah fakta berkait dengan pendidikan, okey, yang menjadikan masyarakat ni menyeluruh dan seimbang. Ayat huraian, ayat contoh peristiwa yang terdapat dalam SBDKL iaitu berkait dengan masyarakat Lembah Tualang dan ayat kesan kepada pembangunan masyarakat. Jadi di sini pelajar boleh lihat pendidikan agama dapat membentuk masyarakat yang teguh hati, teguh iman. Jadi di sini kita tengok menepati konsep menyeluruh dan seimbang. Itu adalah fakta yang baiklah. Dan kemudian kita bagi pada ayat kepentingan sebab apa? Selalunya dalam pendidikan, dalam hasil pembelajaran pendidikan pun kita tahu dia nak pelajar ni dapat menghuraikan kepentingan pendidikan. Jadi bagilah ayat kepentingan diikuti dengan ayat huraian, contoh peristiwa dan ayat kesan. Di sini pelajar boleh lihat ada perkataan masyarakat yang beriman dan beramal soleh. Jadi di situ yang menunjukkan pelajar mampu memperoleh 1 markah. Kalau pelajar letakkan saya, itu adalah salah lah kalau dalam ayat kesan. Baik, sekarang kita lihat soalan yang seterusnya iaitu bincangkan kepentingan pendidikan berdasarkan golongan diraja dalam teks Sulalatus Salatin dalam konteks pembangunan masyarakat. Okay, di sini pelajar boleh lihat arah soalan masih membincangkan. Okay, pelajar perlu bagi ayat bincangkan kepentingan pendidikan. Itu adalah fakta dan pelajar perlu bagi fakta secara umum tentang kepentingan pendidikan dan berdasarkan golongan diraja. Maknanya di sini pelajar perlu bagi tentang kepentingan pendidikan yang berkait dengan golongan diraja dalam teks Sulalatus Salatin. Dan pelajar juga perlu kaitkan ayat kesan dengan konteks pembangunan. Baik, sekarang kita lihat kehendak soalan. Soalan berkehendakkan fakta iaitu kepentingan pendidikan secara umum, ayat perbincangan, ayat contoh peristiwa yang berkait dengan golongan raja dalam teks Sulalatus Salatin dan ayat kesan kepada pembangunan masyarakat secara umum. Jadi di sini kita akan kaitkan dengan golongan pemimpin ataupun raja-raja untuk menunjukkan kesan pembangunan masyarakat ataupun menunjukkan ramai. Okay? Kalau pemimpin-pemimpin menunjukkan golongan yang ramai, bukan merujuk kepada satu-satu watak. Okay? Contoh di sini kita lihat fakta yang diberi ialah dapat melahirkan golongan raja ataupun pemimpin-pemimpin yang berilmu dan bertanggungjawab. Okay, jadi di sini kita boleh tengok lepas tu diberi ayat huraian, ayat contoh peristiwa iaitu yang berkait dengan raja dan kemudian pelajar boleh lihat seterusnya adalah ayat perbincangan dan akhir sekali adalah ayat kesan kepada golongan raja tersebut. Jadi di sini pelajar boleh lihatlah macam mana ayat perbincangan, macam mana ayat huraian. Kalau pelajar nak bagi ayat huraian pun boleh, kalau tak nak bagi pun boleh. Sebab apa?
dalam soalan dia nakkan ayat perbincangan. Okey, jadi terpulang kepada pelajar. Tapi yang penting untuk contoh peristiwa, pelajar perlu berikan dengan jelas ada nama watak, ada peristiwa yang berlaku, di mana, kenapa dia berlaku. Pelajar kena letakkan dalam contoh. Baik, sekarang kita akan bincangkan tentang aspek sosial pula. Okay? Aspek sosial ni kita dah tahu di bawah aspek sosial ada 4 perkara iaitu budaya, perpaduan, mobiliti sosial dan satu lagi susun lapis. Jadi apabila soalan bertanyakan tentang aspek sosial, maka pelajar kena bagi keempat-empat perkara ni dan kemudian pelajar kena tambah satu lagi daripada 4 aspek ni. Okey, jadi di sini kita nak tengok contoh cara macam mana nak jawab. Okey, soalan dia berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, huraikan pembangunan masyarakat kini dari aspek sosial. Jadi di sini kehendak soalan ialah dia nak aspek sosial yang mana isi dia kita akan ambil daripada 4 perkara yang ada di bawah aspek sosial. Kemudian kita huraikan berdasarkan pembangunan masyarakat kini dan kemudian berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Baik, sekarang kita lihat kehendak soalan. Okey, macam mana kita nak jawab aspek sosial. Jadi di sini saya akan bagi salah satu isi ataupun 4 perkara yang ada di bawah aspek sosial iaitu susun lapis. Okey, untuk susun lapis masyarakat, jadi kita bagi fakta dia susun lapislah masyarakat dan kita bagi huraian. Dan selepas huraian tu kalau pelajar nak bagi ayat kepentingan tak ada masalah. Kalau tak bagi pun tak apa, tapi yang ini sebenarnya dia di dalam huraian tu lah. Dan kemudian kita bagi contoh yang sesuai dan berkaitan dengan susun lapis masyarakat dan akhir sekali kita bagi ayat kesan kepada masyarakat kini. Okey, jadi kena kaitkan masyarakat kini. Ada perkataan kini itu barulah pelajar akan dapat markah untuk ayat kesan. Baik, sekarang kita akan lihat soalan yang berkait dengan budaya pula ya. Jadi soalan sekarang ni dia ada trend dia sikit dan selalunya kalau waktu-waktu macam pada tahun ni dia lebih gemar mengeluarkan soalan berbentuk petikan. Okay? Jadi di sini kita tengok pelajar kena baca petikan sebab apa soalan akan ditanya berdasarkan petikan yang ada. Jadi di sini saya telah highlightkan menggunakan warna hijau untuk budaya yang ada di dalam petikan tersebut. Okey, jadi kalau pelajar tengok yang ini tentang kelahiran anak kepada Sultan Mahmud dengan Tun Fatimah. Jadi secara tak langsung pelajar dah tahu budaya apa yang ada dekat dalam petikan ni. Ya, budaya tentang kelahiran bayi ataupun anak raja. Ya, jadi kalau kita tengok soalan, budaya memainkan peranan yang amat penting dalam konteks pembangunan masyarakat di Melaka. Maknanya di sini pelajar kena huraikan tentang budaya yang ada dekat dalam petikan sebab apa dia kata berdasarkan petikan di atas. Dan kemudian pelajar perlu huraikan budaya tersebut dan perlu beri ayat kepentingan dan perlu kaitkan dengan konteks pembangunan masyarakat di Melaka. Dan ini pelajar dapat lihat pada muka surat 35 dalam nota, iaitu budaya tentang kelahiran bayi, menyambut kelahiran, kemudian bercukur. Orang kata banyaklah dekat situ tentang adat-adat ataupun budaya yang berkait dengan kelahiran. Okay, di sini kita tengok contoh satu iaitu adat menyambut kelahiran bayi diraja. Jadi kita bagi dekat situ ayat kepentingan, ayat huraian dan ayat bincang tu boleh dijadikan juga pelengkap untuk ayat huraian. Dan kemudian kita bagi contoh peristiwa dan akhir sekali kita bagi kesan. Untuk kenapa kita perlu amalkan budaya menyambut kelahiran diraja ni. Dan kena kaitkan dengan masyarakat.
Okay, dalam soalan tadi, dalam petikan tadi, pelajar akan nampak yang saya highlightkan tu semua budaya yang berkait dengan kelahiran. Okay? Dan sekarang kita akan tengok budaya lagi, iaitu aspek budaya penting dalam konteks pembangunan masyarakat kini. Jadi di sini kita dah nampak kita kena bagi tentang budaya, aspek budaya, dan kita kena bagi ayat kepentingan, dan kita kena kaitkan dengan konteks masyarakat kini. Dan arah soalan dia ialah huraikan. Okey, dia menggunakan kata kunci huraikan. Jadi pelajar kena huraikan berdasarkan watak Encik Muhammad dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Maknanya di sini Encik Muhammad ni akan dijadikan contoh peristiwa dan kita kena bagi fakta budaya yang berkait dengan Encik Muhammad. Okey, hal ni pelajar dapat lihat dalam muka surat 40 dalam nota. Okey, contoh kita nak menjawab budaya perkahwinan. Okey, kita boleh tengok Cik Muhammad ni dia ada terlibat dalam budaya perkahwinan, iaitu ketika dia mengahwinkan anak saudara dia, Gayah dengan Sudin. Okey, ataupun kita boleh juga lihat pada anak dia sendiri, iaitu Rahim dengan Mahani. Okey, jadi di sini kita boleh tengok contoh fakta dia ialah budaya perkahwinan dan kita bagi ayat kepentingan. Kemudian kita bagi ayat huraian, contoh peristiwa dan ayat kesan. Ayat kesan ni penting sebab apa? Kita nak tengok dia orang kata kesan dia menjurus kepada masyarakat. Masyarakat yang dapat. Bila kita amalkan budaya ni, maka masyarakat yang akan dapat kelebihan dia. Orang kata, jadikan ayat tu perlu kena pada masyarakat. Contoh dia dekat sini, kalau budaya perkahwinan ini diteruskan pada masyarakat kini, ia dapat menyatu padukan hubungan masyarakat yang ada di sesuatu tempat. Nampak dia boleh menghubungkan ataupun mengeratkan tali persaudaraan antara sesama masyarakat. Jadi kan orang kata ayat tu balik pada masyarakat. Kesan dia dapat pada masyarakat. Baru pelajar akan dapat markah. Okay, soalan seterusnya masih berkait dengan budaya, iaitu bincangkan budaya dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur sebagaimana yang diperlihatkan pada watak Encik Muhammad dalam konteks pembangunan masyarakat. Kalau pelajar tengok di sini, dia masih membincangkan tentang budaya, tapi bezanya dengan soalan sebelum tu ialah arah soalan tu, iaitu di soalan yang sebelum ini menggunakan huraikan dan sekarang kita kena membincangkan tentang budaya, tapi masih budaya yang berkait dengan watak Encik Muhammad. Dan contoh dia kita kena bagi Encik Muhammad dalam Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Kemudian kita kena bagi ayat kesan tapi tidak berkait dengan masyarakat kini. Kita hanya bagi kesan kepada masyarakat secara umum. Okay, kita tengok contoh. Satu lagi budaya yang ada pada Cik Muhammad ialah budaya bergotong royong. Okay, jadi kita tengok waktu perkahwinan Sudin dengan Gayah, Cik Muhammad ni telah mengajak penduduk kampung bergotong royong untuk menyediakan jamuan bagi orang kata menyempurnakan majlis perkahwinan anak saudara dia. Okay, jadi kan dia buat persiapan perkahwinan Sudin dengan Gayah ni secara bergotong royong. Dengan itu dia dapat mengenali dengan lebih dekat penduduk kampung dan beramah mesra dengan mereka. Okey. Jadi di sini kita boleh tengoklah ayat perbincangan tu yang berwarna jingga. Jadi sekarang ni ayat perbincangan tu yang akan bagi markah kepada pelajar, bukan ayat huraian. Okey, diikuti dengan ayat fakta, contoh peristiwa dan ayat kesan. Okey. Jadi kesan sekarang kita tak perlu kait dengan masyarakat kini. Cukup sekadar kita nyatakan secara umum pada masyarakat. Bila kita buat je budaya gotong royong ni, apa yang akan beri kesan kepada masyarakat pada waktu tu. Okey,
habis tentang budaya, kita akan bincang tentang perpaduan. Okay, kalau pelajar lihat hasil pembelajaran, perpaduan ni dia kena berlaku di antara dua kaum yang berbeza ataupun dalam masyarakat majmuk. Okay, jadi di sini kita kena cari perpaduan yang berlaku di antara dua kaum. Contoh di sini, dia nak selalunya untuk perpaduan, dia nak elemen pemantapan perpaduan. Contoh macam bekerjasama dalam bidang perniagaan, bekerjasama dalam bidang perdagangan untuk teks suratus salatin. Kalau yang perniagaan, perdagangan boleh juga untuk saudagar besar dari Kuala Lumpur. Kasih sayang dalam perkahwinan, ikatan perkahwinan. Jadi itu elemen dia. Elemen dia ialah kasih sayang, bekerjasama, bertolak ansur. Jadi kan dekat sini kita boleh tengok dia nak elemen pemantapan perpaduan. Lepas tu dia nak penting, ayat kepentingan dalam konteks pembangunan masyarakat majmuk di Melaka. Jadi bila ada majmuk, maknanya pelajar kena bagi dua kaum yang berbeza. Tak boleh bagi orang Melayu dengan orang Melayu saja. Kena bagi sama ada orang Melayu dengan orang Jawa, orang Melayu dengan orang India Muslim, saudagar Arab. Jadi sebab apa saya kata macam tu? Sebab sekarang kita akan merujuk teks Sulalatus Salatin. Dalam nota pelajar boleh lihat contoh jawab pada muka surat 46 dan 50. Ini contoh kita tengok elemen bekerjasama mempertahankan negara. Jadi kalau dalam teks Sulalatus Salatin, saudagar-saudagar Arab juga membantu untuk mempertahankan negeri Melaka. Jadi di situ kita boleh tengok ada gabungan dua kaum. Arab dengan orang Melayu yang bergabung tenaga bekerjasama untuk mempertahankan negeri Melaka daripada ancaman musuh. Jadi fakta dia, elemen pemantapan dia ialah bekerjasama mempertahankan negara. Dan kemudian pelajar boleh bagi ayat kepentingan, ayat huraian, ayat contoh peristiwa kena ada dua kaum. Bila mereka ni bekerjasama, maka apa kesan mereka, kesan yang berlaku pada masyarakat di Melaka? Sebab apa? Dia tanya kesan tu pada negeri, pada masyarakat di Melaka. Seterusnya kita tengok pula pada soalan yang kedua, iaitu perpaduan penting dalam pembangunan masyarakat berbilang kaum. Nampak tak? Dia selalu tekankan di situ masyarakat majmuk ataupun berbilang kaum. Maknanya di sini dia nak dua kaum yang berbeza dalam jawapan pelajar. Kalau pelajar tak bagi kata kunci yang dua kaum ni, maka jawapan pelajar adalah salah. Huraikan pernyataan tersebut berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Jadi di sini kita tengok dua kaum yang dapat, iaitu dalam bidang perniagaan. Contoh orang kata Encik Muhammad dengan Datuk Tan. Dalam bidang perumahan kos rendah, Tauke Chan dengan Penghulu Mahmud dan YB Yusof. Persahabatan di antara Rahim dengan Robert. Jadi kan dia ada dua kaum di situ. Dan pelajar boleh lihat contoh jawapan pada muka surat 48. Baik, sekarang kita lihat pada kehendak soalan dan cara nak menjawab dia. Kan kita dah tahu dia nak masyarakat yang berbilang kaum macam yang saya cakap tadi, sama ada Cik Muhammad dengan Datuk Tan, Tauke Chan dengan YB Yusof dan Penghulu Mahmud. Dan kita boleh tengok juga daripada segi orang kata setia kawan dalam nilai persahabatan di antara Rahim, Robert dengan Mahani. Jadi kita ambil yang ada berbilang kaum dahulu untuk menjawab soalan perpaduan ini. Jadi di sini kita boleh tengoklah cara menjawab dia sama aja macam yang tadi, iaitu kita bagi kata kepentingan perpaduan. Kita bagi kepentingan perpaduan. Jadi di sini perpaduan dapat dicapai menerusi kerjasama. Kerjasama itu adalah elemen di antara rakyat dan yang berbilang kaum melalui perniagaan. Kemudian kita bagi ayat huraian dan kita bagi ayat kepentingan. Kenapa
perpaduan ni penting, dan kemudian kalau pelajar nak bagi ayat perbincangan pun tak ada masalah. Kalau nak bagi tak apa, tak bagi pun tak apa. Sebab apa? Dalam soalan dia lebih menekankan tentang ayat huraian. Ayat huraian tu yang akan dapat markah, dan kemudian contoh peristiwa dan ayat kesan pada masyarakat yang berbilang kaum. Okey, jadi dekat sini ayat ni walaupun kalau dalam nota kadang-kadang dia bagi untuk masyarakat kini. Sebab apa? Dia mengikut soalan yang ada pada nota tersebut. Kalau kita ambil yang itu, kita kena sesuaikan juga dengan soalan yang ditanya pada waktu tu lah. Kalau di sini soalan tu kata orang kata kesan pada masyarakat yang berbilang kaum. Jadi dia tak minta pun untuk masyarakat kini. Jadi pelajar tak perlu bagilah masyarakat kini. Pelajar hanya bagi pada kesan kepada masyarakat secara umum sahaja. Okey? Baik, itu sahaja. Sekian, terima kasih, dan kita akan sambung pada sesi yang kedua, iaitu berkaitan dengan mobiliti sosial, susun lapis dan cinta alam sekitar.